Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia, makhluk yang hidup, air merupakan satu benda yang sangat penting kepada kita. Ini kerana hampir setiap kegiatan harian kita memerlukan air, dan kita sendiri sebagai manusia memerlukan air sebagai sumber minuman. Maka sudah pasti air yang kita gunakan itu mestilah air yang selamat digunakan dan juga bersih. Dan kebiasaannya, sumber untuk kita dapatkan air itu ialah daripada air paip. Jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan 5 bahan yang digunakan di dalam teknologi rawatan air sebelum terhasilnya air paip tersebut. Okey. Jadi sebagai permulaan, air yang datang daripada teknologi rawatan air ini ianya ditapis sebelum dialihkan kepada setiap rumah. Tetapi kenapa kita perlu tapis air, dan kenapa kita tak boleh guna terus daripada sungai ataupun tasik ataupun perigi? Baik, kita hidup pada zaman yang mana pembangunan berlaku dengan sangat pesat. Jadi sumber air seperti sungai dan tasik ianya terdedah pada pencemaran hasil daripada kegiatan manusia ini. Maka sumber air ini mestilah dirawat terlebih dahulu sebelum digunakan. Secara umumnya, proses rawatan air ini melibatkan 5 jenis bahan kimia. Okey, yang pertama ialah koagulan. Koagulan ini ialah sejenis bahan kimia yang mana fungsinya adalah untuk menetralkan partikel asing dalam air yang bercas negatif. Jadi bila partikel ini neutral, ianya dapat diasingkan daripada air dengan lebih mudah. Antara contoh koagulan ialah polyaluminium chloride (PaC) dan aluminium sulfate ataupun alum. Kemudian kita masuk kepada bahan kedua, iaitu flocculant. Okey, flocculant ini biasanya adalah sejenis polimer, dan fungsi flocculant ini adalah dengan adanya polimer tadi, partikel yang dah neutral hasil daripada koagulan tadi, dia akan melekat antara satu sama lain dan membentuk gumpalan yang lebih besar yang dinamakan sebagai flock. Okey, flock ini akan disingkirkan pada proses pemendapan. Seterusnya, bahan yang ketiga pula ialah kapur ataupun lime. Sebagai contoh ialah kalsium hydroxide. Jadi fungsi utama kapur ini ialah untuk meningkatkan pH air. Penggunaan kapur ini ianya bergantung pada tahap pH air. Kebiasaannya, kapur digunakan untuk air yang sumbernya daripada bawah tanah kerana ianya bersifat lebih asidik. Sebagai info, tahap pH yang optimum untuk air paip ialah antara pembacaan 6.5 hingga 8.5. Kemudian bahan yang keempat pula ialah fluoride. Okey, fluoride semua orang tahu kerana ia terdapat di dalam ubat gigi. Okey, fluoride ialah bahan untuk membantu mengatasi masalah berkaitan gigi, terutamanya untuk mencegah kaviti dan masalah gigi reput. Dan yang terakhir, yang kelima ialah klorin. Okey, klorin ini simple saja. Ianya adalah terlibat di dalam proses pembasmian kuman ataupun disinfection proses. Fungsi klorin ini adalah untuk membunuh ataupun menyah-aktifkan patogen seperti bakteria, virus dan juga parasit. Ini dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti penyakit bawaan air seperti typhoid dan kolera. Jadi itu dia 5 bahan kimia yang biasanya digunakan di dalam teknologi rawatan air. Dan dengan adanya perkongsian ini, saya harap semua orang takkan lebih cakna dengan apa yang terdapat di dalam air yang kita guna setiap hari. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.